Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okey, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby. Dan yang keduanya, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih juga dan selamat maju jaya kepada semua pengguna teknik Kabadia Momentum. Okey, malam ni kita nak tunjuk uh, di mana kita nak cari arah ataupun saya nak tunjuk bermulanya satu perjalanan. Okey, malam ni saya nak fokus kepada arah rush. Kita tengok dari satu perjalanan ke satu perjalanan itu di mana kita perlu kira ataupun kita nak ambil candle yang pertama itu di mana. Okey, malam ni kita fokus yang tu je. Baik, sekarang ni kita tengok yang bawah sekali sini ya. Okey, kena kecil, kalau tak nanti tak nampak secara menyeluruh. Okey, tak payah, ni kita besarkan sikit. Okey, ni kita tengok yang bawah sekali ya. Dari arah atas sini, atas sebelah kiri ni, dia turun sampai sini, berarti ini adalah yang paling bawah lah setakat ni. Okey, berarti candle yang pertama naik ini, candle hijau yang pertama ni, kita anggap dia sebagai candle yang pertama lah. Okey, kita nak tahu dia sampai 18 di mana. Untuk berakhir satu perjalanan, kita tarik lah. Okey, kita tarik sampai sini. Kita tarik. Okey, 15, 16, 17, 18. Okey, di sini 18 dan di sini 22. Standard yang selalu saya katakan adalah sekitar 18 hingga 24 candle. Itu adalah standard satu perjalanan. Okey, berarti di sini ada dua break ya. Sama besar candle dia. Okey, hijau dengan merah ni sama besar. Dan yang hijau ini, yang hijau ketiga ini, yang ni, dia lebih besar dari dua candle ni. Berarti ini mana tadi? Okey, ini berarti candle yang ketiga ini adalah arah yang baru. Okey, perjalanan yang baru. Yang pertama tadi bermula dari sini sampai di sini 22 candle. Berarti dia dah break dua candle ni ya, sama besar. Open dan close candle dua-dua ni sama besar. Itu yang dikatakan break untuk satu perjalanan. Kemudian candle yang ketiga, apabila candle ketiga lebih besar dari dua ini, menunjukkan ini adalah perjalanan yang kedua. Okey, perjalanan yang kedua bermula dari sini, iaitu candle yang pertama. Kita tengok sampai mana untuk 18 candle seterusnya. Okey, bermula dari sini, kita tarik, tengok 19, 20, 21 di sini, dia break juga dua candle di sini ya, sama, hampir sama besar. Dan ini adalah arah yang baru. Arah yang baru ini apabila dia keluar di sini, dia break lagi, berarti sini tadi 22, 23, 24 candle ya. 24 candle di sini dia break 3 candle di sini. Berarti arah yang jelas di sini dia belum buat lagi. Sebab apa? Sebab arah ini dia reject dengan 3 candle ni. Okey, sekarang ni dia buat di sini pula break baru. Okey, break ini sekiranya ada arah yang lebih besar, berarti dia adalah arah yang perjalanan yang baru di sini. Okey, sekarang ni kita nampak dua ni sama besar. Dia reject tapi dia punya open dan close sama besar. Berarti candle ini mungkin akan jadi arah yang baru untuk arah yang ketiga. Okey, sini arah pertama berakhir di sini, dan sini arah kedua berakhir di sini 24 ya. Tengok balik 24. Okey, bermula di sini tadi sampai sini 23, 24. Okey, dia berakhir di sini 24 tadi. Kemudian dia turun ni dikira break ya. Dia break juga yang ni sebab dia belum ada arah. Dan di sini juga dia masih ada break. Okey. Okey, kita dah nampak ini adalah arah yang baru untuk perjalanan yang ketiga. Sebab dia open di atas. Okey, dia open di atas melebihi 3 candle ini. Berarti ini adalah arah yang baru. Berarti arah baru ini masih lagi dalam perjalanan buy untuk perjalanan yang ketiga. Dari sini 1, 2 dan di sini adalah yang ketiga. Okey, kita tunggu dia naik dulu.
Jadi kalau kecil kita boleh nampak secara menyeluruh lebih jauh sikit. Sama juga macam di sebelah sini ya. Okay, kita nampak dia turun ya. Turun straight ya. Sini dia break ni. Dia break, sini dia break, dua candle sama besar, kemudian dia buat arah baru. Terus sampai sini. Kita tengok berapa dari situ. Kalau dari sini sampai sini 23. Termasuk yang hijau sini 24. Okay. Dia biasanya dia akan jadi macam tu, 24, 8 ataupun 18. Untuk melengkapkan satu perjalanan dia yang cantik adalah 18 hingga 24. Tapi sekiranya price itu tiba-tiba dia jadi aktif terlebih ataupun terlalu aktif, menyebabkan price itu macam ni dia tak cukup 18. Tapi oleh kerana dia terlalu aktif, so kita kira dari pip dia, dari nilai pip, berarti dia naik dari sini sampai sini dah sekitar 500 pip. So kita perlu close walaupun dia tak cukup 18. Sebab apa? Sebab nilai pip dia sudah maksimum untuk ni 500 pip. Okay, bila dia naik dari sini sampai sini 500, automatik dia dah nilai OB. Sebab apa nilai OB? Sebab dia lebih dari 420. Nilai 420 iaitu dari line kosong sampai atas ni adalah 420. Bila 420 ni dah standard higher high. Apabila sini candle ni bermula dari sini sampai sini 500, berarti dia sudah pun nilai OB. So sebab tu kita kena close. Di sini sampai bawah ni juga sekitar 400. Sekitar 400 sudah standard higher high. Untuk keselamatan boleh juga kita close. Okey, sini 360. Okey, 360. Standard dia punya high dia. Boleh juga close. Okey, sini. Kalau entry sini, close sini. 360. Standard higher standard high dia iaitu 320. Okey. Bila dia 320 kita close. Tak perlu kita tunggu lama-lama walaupun dia tak cukup 18. Tapi standard ataupun dia punya perjalanan yang lengkap adalah 18 hingga 24. Macam ni dia cukup. Dari sini sampai atas ni dia cukup. Okay. Sekali pandang pun kita boleh agak lah dia punya lengkap ataupun tak. Okay. Sini 30. Okay, sini 25, 19, 20, 22, 24 sini. Bila 24 nampak dia akan break. Nampak ni, candle kecil dua ni kita besarkan supaya nampak. Mana tadi? Sini. Okay. Dua ni dikira break sebab apa? Dia sama hampir sama besar. Dari sini sampai sini 24 dia break. Kemudian dia buat satu perjalanan yang cantik. 6 candle ni 5 candle ni sangat cantik dengan nilai peak yang sekitar 200 sekitar 200 ataupun lebih. Sini 260. Okey. 260 peak ini sahaja 5 candle. Itu pun dah cantik. Setelah dia break, dia buat satu perjalanan yang cantik. Walaupun tak cukup perjalanan dia, tapi peak dia sudah cukup untuk kita close. Okey. Cara entry jadi kira 3 step lah. Yang pertama, kita nak entry, kita ikut dia punya perjalanan 18 hingga 24. Itu step yang pertama dia. Yang keduanya kita ikut CCI 175 hingga 233, ataupun kita ambil yang ketiga iaitu dengan nilai peak. Sekiranya price melebihi 420 hingga 500, kita boleh close. Walaupun price itu tengah aktif, kita perlu close sebab itu adalah nilai maksimum dia. Okey, yang ni price dia dah turun semula. Kita tengok di mana dia punya permulaan dia tadi. Okey, permulaan dia tadi mana yang dia break? Okey, sini dia break tadi. Ini satu perjalanan yang baru tadi. Sampai di sini tadi. Okey, sekarang ni dia break kat sini. Ni dia buat perjalanan baru.
perjalanan baru dia dekat sini. Yang tadi kita jangka yang ini adalah perjalanan, dan rupanya dia close sama besar juga. Apabila dia close sama besar, dia tak jadi dia tak jadi dia punya yang pertama lah. Okey, tadi kita jangka yang ni, rupanya dia close sama besar. Dan sama besar berarti dia break. Yang ni pun dia masih dalam kategori dia break, sebab dia tak ada arah. Yang ini baru dikira sebagai arah dia ni. Dia turun ke sini sampai sini, tapi dia break kecil juga. Sepatutnya dia turun besar. Kalau dia besar baru berarti dia jelas. Sekarang ni dia naik semula. Okey, dia naik semula tu kita tengok kenapa dia boleh jadi macam tu. Sebab dia punya sisi air dia di sini tadi sudah pun 194. Okey, berarti sebab tu dia tak boleh turun, sebab sisi air dia dah terlebih dari maksimum yang 194. Patutnya 175 hingga 233 memang kita boleh buy lah. Okey, disebabkan dia turun, sisi air pun dah terlalu bawah, sebab itu price yang ni tak boleh turun. Dan yang keduanya adalah dia punya signal ini sudah mengecil. Mengecil ini menunjukkan bahawa perjalanan ini, perjalanan sell yang tadi ni, yang bawah ni sudah mula lemah dan akan beralih arah. Tanda dia ni lah, dia punya signal ni mula mengecil dan juga mendatar. Kalau dia begini, dia menurun, berarti dia masih kuat. Kalau dia mendatar begini, berarti dia sudah lemah lah. Okey, sekarang ni dah jelas. Okey, satu candle ni sudah melebihi semua paras yang slow, yang kecil-kecil ni, berarti ini adalah arah yang kuat untuk dia terus buy. Okey, kita kecilkan, kita tengok dia nak naik sampai mana. Kita ukur sesiap, kita tengok. Kalau di sini adalah nilai dia 420 lah. Dah jelas lah, dari sini sampai sini 420. Okey, kita tengok 420. Okey, sampai sini 420 sini ya. Bila dia sampai sini, automatik dah 420. Bila dia sampai atas ni sekitar 500, kita close. Kita close semua yang entry ni. Okey, bila dia sampai sini sekitar 500. Tapi price ni dia boleh naik lebih daripada 500. Tapi apapun kita close untuk 500 peak dahulu dan tunggu dia break, kemudian barulah kita masuk semula. Kerana yang break itu dikira satu kerugian lah. Okey, macam ni ya. Contoh macam ni. Contoh macam bawah ni, kita entry bawah ni, dia naik sampai sini kita close. Tapi kalau kita tak close, price ni turun kat sini, berarti kita rugi di sini. Okey, kita ni kerugian berlaku di sini. Sekiranya dari bawah ni kita buy sampai sini, contohlah sampai sini kita dah dapat dengan nilai 220 pip sini ya. 220 saja. Kita dapat sini sepatutnya kalau banyak layer, contoh kita dapat $10 di sini kata. Tapi kalau kita tak close, dia turun sini dah jadi tinggal $5. Jadi kita rugilah, $5 ni kita rugi kalau kita tak close di sini. So sebab tu kita ikut pip. Dia naik dari bawah sampai sini dah cukup maksimum, kita close. Yang break ni kita tak payah ambil. Kemudian kita ambil yang baru terus, ataupun kita nak ambil sell yang ni boleh juga. 10 tambah yang ni kita boleh dapat 15. Di sini kita boleh dapat balik 10 lagi, jadi dah 25. Okey, 3 kali entry boleh dapat $25. Contohlah ya. Sebab tu kalau yang break sikit-sikit ni, sebaiknya kita close saja di atas dan kita boleh sell. Kalau tak nak sell, kita hold, kita tunggu sampai arah yang jelas macam ni, kita masuk balik. Jadi kita tak ada tunggu kita punya nilai profit tadi berkurangan. Kita tak perlu tunggu dia turun. Maksimum terus close. Lepas tu entry baru. Bila maksimum semula, close, entry baru semula. Okey, macam ni kita dah profit $33. Okey, dengan modal yang ada tadi, guna modal $35, sekarang pun dah dapat $27. Okey. Okey, sekarang dia dah naik 32, 29 semula, $32 semula, 34,
33. Okay, kita tunggu dia naik sampai 40 kata. Bila kita profit dah 40, berarti kita dah dapat 100% daripada modal kita. Modal 35, kita dapat profit 35. Berarti dah 100%. Okay, senang je cara dia. Yang penting kita kena faham dia punya konsep, dia punya price dia tu. Macam saya bagi 18 hingga 24. Kerana goal ini dia tetap, jumlah candle dia senang. Dia seolah-olah dia macam tetap. Kekerapan dia untuk lengkap satu perjalanan itu adalah 18 hingga 24. Berbanding dengan pair yang lain. Pair lain ni dia macam tak tetap, susah sikit. Lepas tu candle dia juga kadang panjang, kadang pendek. Sedangkan dia punya nilai pula kecil, jadi lambat. Tapi kalau gold ni nampak cantik, senang untuk buat pengiraan. Okay, macam ni dia break, dia break. Kalau nak close dulu, boleh close $20. Kemudian kita tunggu dia break sampai habis, baru kita masuk semula. Boleh juga. Okay. Okay, yang ni kita tunggu dia naik sikit lagi. Okay, sini sebab dia dah sentuh 220 pip. Dari bawah sini sampai sini dah 220. Dia dah kira maksimum untuk standard dia, standard maksimum dia. Sebab tu dia break. Break dia turun. Dua candle dia turun sampai sini sekitar 80 pip. Okay, dia turun 80 di sini. Tengok dia turun dari sini sampai sini. Okay, 76, 81 pip. Okay, dia turun dekat 81 pip. Kemudian dia naik semula. Itu dinamakan break untuk maksimum perjalanan untuk 220 pip. Okay, dari bawah ni dia naik sampai sini 220. Jadi sudah maksimum untuk standard 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 lah. Untuk dia standard 220 pip untuk perjalanan pertama dia. Okay, yang ni standard 320 ni untuk standard high dia, paling high. Okay, kalau 260 tu dia kira high tapi belum maksimum. Tapi 320 ni adalah maksimum untuk high. Okay, kalau 380 dia dikira sudah higher high tapi belum maksimum dia. Maksimum dia mesti sampai 420. Itu dia kira maksimum. Kalau 500 itu dia kira OB. Bila OB wajib kita close. Okay, sekarang ni dia turun balik. Dia turun balik ni untuk beri laluan sebab dia dah maksimum kat sini tadi. Okay, bila dia dah maksimum tadi dia turun balik. Dia turun balik sampai kosong, barulah dia naik semula. Begitu. Okay, tadi macam sini sampai sini. Kalau kita close tadi $30 tadi, okay, berarti kita dah dapat $30 di sini. Kemudian yang break ni kalau kita simpan dia akan jadi macam ni lah. Tadi dah 30, sekarang $37 balik. Jadi kita rugi di situ. Okay, sebab tu kita ambil ikut nilai peak dia. Walaupun nampak kecil begini, tapi sebenarnya dia dah 220, dah maksimum. So boleh close. Tapi ini kali kedua dia naik. Kali kedua ni dia akan lebih jauh sikit. Mungkin sampai 300, sampai sinilah 320 ataupun 420 baru dia break semula. Tapi yang ni mungkin dia boleh sampai 500 lah. Kita tunggu sambil bercerita, kita tengok apa dia punya apa yang akan berlaku pada candle selepas ini. Satu lagi apa yang perlu kita tengok adalah bentuk ni. Okay, bentuk ini perlu dilihat. Mana nak tunjuk? Okay, ni candle hidden ni ataupun kita panggil apa lagi doji ni Okay, ini sifat dia ada dua.
Apabila candle panjang ni close dan ini pula close dalam bentuk doji begini, dia ada dua sifat. Sifat pertama dia, candle yang seterusnya ni dia boleh naik ke atas, dan satu lagi dia boleh turun ke bawah sama besar dengan candle sebelumnya, iaitu candle ni. Dia ada dua sifat dia, tengok keadaan. Itu perlu kita berhati-hati dengan sifat doji ni. Kalau dia dari atas dan dia berlaku di bawah, dia akan jadi sebelah atas. Tapi sekiranya dia mendatar, tiba-tiba dia jadi begini, berarti dia akan terus turun berdasarkan perjalanan yang sebelumnya. Tu kena hafal lah bentuk-bentuk tu. Kita tak perlu hafal nama dia, tapi kita perlu hafal dia punya apa, kita perlu hafal dia punya perjalanan dia yang seterusnya. Ni pun sama, nampak dia naik satu candle besar, kemudian dia jadi hidden ni ataupun doji ni, kemudian dia akan jadi sebelah dia. Sebab dia jadi di atas, dia turun ke bawah. Okey, yang ni kita tunggu dia naik sampai tapi kalau dia kecil macam ni, rugilah duk tunggu lama ni. Kejap 12, kejap 30. Nak ambil dulu pun boleh. Okey, apa, lambat lagi kita ambil dululah ya. Kita ambil dulu 13. Kemudian lagi kita entry semula. Tapi dia naik lagi. Kecil. Sebab dia belum cukup 100%. Kalau saya entry, biasa saya akan ambil melebihi paras 100% dari keuntungan daripada modal. Kalau modal $5, saya ambil entry $10 hingga $15. Kalau 35, berarti saya kena ambil keuntungan sekitar 70 ataupun 80. Tapi kalau 35 juga, berarti 100%. Okay, sekarang ni kita nampak kuning ni dah mula, line signal dah mula nampak dia di sebelah atas. Tadi dia berkembar macam ni, kita tak nampak. Dia macam double di sini. Dan sekarang kita dah mula nampak kuning ni dah mula di sebelah atas. Okay. Bila kuning ni sebelah atas, berarti dia dah mula kuat untuk terus naik lah. Nampak ni kuning ni dah mula mengembang di sebelah atas. So kita boleh hold lagi lah. Hold bagi cukup 70 ke 60 ke, okay, 200% dari modal tu. Terus okay, sekarang dah naik 21 semula. Ini pun dah 150 pip lah. Nampak je kecil lah. Okay, dari jarak ni dah sampai sini dah 157. Kita tengok dekat M15 pula ya. Okay, M15 apa yang berlaku? Okay, yang pertama ni dia rejection yang berlaku. Rejection berlaku di paras line kuning ni. Saya letak iaitu open yang semalam lah, open price semalam. Dan hari ni price yang semalam dia close di sebelah atas. Dan hari ni perjalanan dia turun separuh ataupun bukan separuh lah ya, dia kira full dia turun sampai last dia punya open semalam. Dan keadaan price sekarang berada di sekitar 50% antara open yang semalam dengan close pagi tadi. Okay, open pagi tadi ya, close semalam, open semalam dengan open pagi tadi dia sekitar 50% lah. Okay, open pagi tadi kat sini, yang open semalam di sini, berarti sekarang price berada di tengah-tengah, sekitar 50% daripada yang semalam. Okay, kita tengok yang D1 okay. Okay, ini kita boleh nampak okay, 50% dari dia punya candle yang semalam.
Ni candle semalam open dan close dia, dan sekarang price berada 50% antara body yang semalam. Bila dia berada 50% dari body yang semalam, yang ini pun dah kuat untuk menunjukkan dia buy, sebab ini dah arah baru. Ini pun untuk menambahkan kekuatan dia sebagai arah baru. Dan ini kalau dia close di sini pun sama dengan line kuning ni pun tak ada masalah, sebab besok kemungkinan dia akan open pada hari Isnin dia akan open di sebelah atas semula lah untuk valid buy yang ni ya. Jadi dia punya tapak dia besar ni ya. Tapak dia yang 2, 4, 5 ni sangat kuat untuk melonjak perjalanan ni terus buy untuk D1. Okay, untuk V1 pun samalah. V1 ni dia perlu naik melebihi paras open yang sebelumnya. Mungkin dia akan sama sini. Dia akan untuk V1 untuk meneruskan perjalanan dia. Sebab apa? Perjalanan di sini masih lagi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, baru 15 minggu di sini. Masih ada 3 minggu lagi. Okey, ini yang ketiga dia buat. Okey, ini yang pertama. Ini yang besar kedua. Ini besar ketiga. Okey. Kedudukan dia hampir sama untuk menunjukkan satu kekuatan dia untuk diterus buy. Okey, yang tadi perjalanan yang pertama tadi sini ya. Saat pertama sampai sini, kemudian dia naik sampai mana tadi? Sampai sini. Sini. Yang pertama tadi ya. Sini sampai sini. Okey, ni. Dari sini yang pertama, sini yang kedua, sampai sekitar mana tadi sini. Sini. Kemudian dia buat dia break. Masih dia break. Dia belum ada arah yang jelas di sini. Tapi kekuatan 1, 2, 3 ni juga adalah satu kekuatan untuk satu perjalanan. Dia jadi 3 tiang di sini ya. Okay, terpaksa close dulu ni sebab dia masih di sini, jadi rugilah tunggu naik turun lah. Jadi kita ambil dulu yang ni, kejap lagi kita masuk semula. 16. Okey ya. Sampai sini saja kot videonya, boleh faham kot ya. Sebab yang ni saya nak tunggu dia naik, nanti panjang pula dia punya videonya. Okey, untuk perjalanan dia, cara kira dia itulah ya. Ni bermula dari yang bawah sekali sampai dia break, kemudian dia akan sambung. Ini dikira macam sideways lah ni, sebab dia dah slow macam ni. Dia dah slow berada di sejajar begini. Ini juga satu signal menunjukkan perjalanan yang akan keluar dari zone ini adalah perjalanan yang panjang lah. Okay, perjalanan yang panjang. Okay, kalau dia keluar di sebelah sini berarti sel yang panjang, berarti mungkin sel tu boleh reject, boleh tembus line kuning ini. Tapi kalau dia naik di sebelah atas, dia akan jadi sambung macam week 1 tadi lah. Dia akan terus ke atas lah. Sebab apa, bila dia break panjang macam ni, ini adalah satu, dia panggil satu apa,
dia buat satu break yang panjang untuk perjalanan yang lebih panjang dari sebelumnya. Lebih kurang macam tu. Okay, sekarang ni 21 semula. 25, 24, 27, 29, 32, 31 semula. Okey, CCI dah 226, 226. Okey. 226 sini dah 30. Okey, kita nak ambil dulu 30 ni pun boleh. Sebelum kita meneruskan perjalanan dia pergi. Okey, tak apa, kita ambil dulu sebab dia lambat sangat. Okey. Sebab dia lambat dah naik, jadi kita ambil dulu. Daripada dia naik turun tu jadi rugilah, tunggu ya. Okey, sekarang ni kita dah dapat profit 69 daripada tadi berapa tadi? 40 lebih, 44 kot tadi 44, sekarang dah jadi 69. Okey, CCI 105 sekarang. Okey, CCI dia di sini 104. 104 kita nak entry tak boleh sebab dia di zone bukan zone entry ya. So kita tunggu dia break balik baru kita masuk semula. Sama ada kita nak masuk di line kosong ini ataupun kita nak tunggu CCI turun bawah, tak ada masalah. Line kosong ni adalah boleh entry, sama ada nak entry buy atau sell, walaupun CCI dia 144, bergantung kepada keadaan price masa ni lah. Okay, macam sekarang ni kita nampak dia lebih kepada buy lah, sebab dia ada dia punya tiang dia ni 1, 2, 3, 4 ni dah lebih besar. So sekarang ni line kuning dia pun dah mula mengembang. Kita tunggu dia turun sikit lagi sampai kosong, kita boleh masuk buy semula. Oh, ternyata dia dah start sampai kosong. Siapa? Tunggu dulu, sabar. Okey, tak apa, sampai sini saja dulu saya buat video ni, sebab saya tak nak nanti video terlalu panjang lah. Okey, nanti saya teruskan perjalanan untuk entry buy lah. Okey. Okey, sekian dulu. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum.